Bagi peminat dinasti warrior dan Romance of the Kingdom, sudah pasti watak Chow Chow tidak lagi asing bagi anda. Jolokan yang selalu diberikan pada tokoh ini ialah seorang anti-hero dalam sejarah Cina. Anti-hero pula ialah gelaran yang selalu diberikan pada watak utama dalam sebuah jalan cerita yang tidak menepati ciri-ciri hero yang biasanya didendangkan dalam karya-karya kreatif dunia. Mereka biasanya selalu digambarkan mementingkan diri sendiri, selalu menggunakan matlamat dengan menghalakan cara dan agak berhela dalam mencapai matlamat utama. Dalam rencana ini, Chow Chow merupakan watak utama ketika zaman kejatuhan Han, ketika China terhumban ke dalam fasa paling menarik dalam sejarah mereka, iaitu zaman tiga kerajaan. Chow Chow lahir sekitar 155 Masihi di bumi Qiu, iaitu Buzhou, Anhui di China pada zaman moden kini. Di sebalik kelahirannya, ada pelbagai kisah yang agak samar antara legenda dan fakta. Ada yang mengaitkannya datang dari rahim seorang wanita bernama Ding dan juga Song Chow Song, anak angkat kepada seorang sida yang berkuasa di sebalik tadbir politik Cina, iaitu Chow Teng. Ada pula yang mengatakan bahawa nama asal keluarga mereka ialah Xia Hao sebelum menukarkan nama kepada Chow. Ketika awal usianya, pernah berjumpa dengan seorang peramal yang terkenal. Kata peramal itu, Chow Chow akan menjadi seorang pemimpin yang berkaliber pada waktu aman dan anti-hero pada waktu kekacauan. Chow Chow hanya ketawa mendengarkan ramalan tersebut. Pada awal kariernya, Chow Chow merupakan seorang ketua polis yang berkhidmat di sebuah kota di China bernama Luoyang. Reputasinya ketika itu seringkali dikaitkan sebagai pejuang keadilan yang tidak pernah takut untuk mengambil tindakan kepada orang kaya dan pembesar yang melanggar undang-undang. Kemudian ketika pemberontakan Serban Kuning yang telah menggegarkan Empire Han, Chow Chow mendapat reputasi dengan meruntuhkan pemberontakan tersebut. Pemberontakan yang berasal daripada kumpulan kultus yang mendapat inspirasi daripada Tibet dan sedikit tempias pengaruh ajaran Taoism. Ia telah menghumban seluruh China ketika itu ke ambang perang saudara antara warlord yang mengambil kesempatan pada kekacauan itu. Pada zaman kemuncaknya, ahli Serban Kuning itu mencecah sehingga 3 juta orang ahli. Populariti yang dicapai adalah kerana usaha kultus tersebut memperjuangkan hak orang miskin dan mengkritik penindasan ke atas kaum wanita. Selepas pemberontakan Serban Kuning ini berjaya dipatahkan, perang-perang saudara berlaku dalam sejarah Cina yang berpunca daripada warlord yang mahukan kekuasaan. Sebuah kota bernama Luoyang habis dijarah antara asiri peperangan yang terkenal, iaitu Pertempuran Guando pada tahun 199 hingga 200 Masihi. Antara Chow Chow dan seorang lagi warlord Cina ketika itu bernama Yuan Shao yang berakhir dengan kekalahan Yuan Shao, lantas menjadikan Chow Chow sebagai panglima perang paling berkuasa di China ketika itu. Selebihnya adalah mengenai usaha Chow Chow untuk meluaskan empayanya menuju ke selatan China, menggunakan Maharaja sebagai alat tunggangan selepas Maharaja Han ketika itu mencari perlindungan di bawahnya, dan tentang bagaimana dia salah menggunakan kuasa semata-mata untuk memastikan kekuasaannya terhalang. Kemuncak ambisi Chow Chow ialah beliau menabalkan dirinya sebagai Raja Wei pada sekitar tahun 216 Masihi, mengatasi gelaran dan pangkat yang disandangnya sebelum ini. Antara babak kegajaman yang diletakkan kepada Chow Chow ialah bagaimana dia menghabiskan nyawa-nyawa penduduk Shuzhou semata-mata ayahnya dibunuh di situ. Namun, peluasan kuasa Chow Chow tersekat dalam pertempuran Chibi pada tahun 208 Masihi di selatan China di tangan Pakatan Wei dan Shu.
Kekalahan dalam pertempuran ini adalah kerana beberapa faktor seperti tekanan wabak, penyakit yang datang dari kawasan hutan di selatan, salah faham bentuk muka bumi selatan dan tentunya kebijaksanaan Zhu Giliang dan Zhu Yu dalam melawannya. Diceritakan bagaimana 200,000 orang tenteраwi di bawah Cao Cao dikalahkan oleh 50,000 orang Pakatan Tentera Selatan habis kapal-kapal yang dibawa oleh Cao Cao menyeberangi sungai Yangtze dijerat api yang menjadi sebahagian daripada Hela Shuwu mengalahkan Wei. Namun demikian, reformasi pentadbiran yang dilakukan oleh Cao Cao patut juga dikenang. Selain kisah Machiavelli, Cao Cao memanjat takhta kuasa serta kemenangan dan kekalahan beliau dalam peperangan. Antara langkah memperbaiki sistem di China pada waktu itu yang paling diingati ialah memperkenalkan undang-undang yang mengurangkan pembaziran dalam pentadbiran. Contohnya, seperti melarang penggunaan batu cat yang agak mahal semata-mata untuk upacara pengebumian. Selain itu, beliau juga memperkenalkan sebuah sistem yang dipanggil Jiu Pin Zhongzheng yang melibatkan 9 pangkat dalam sistem pentadbiran kerajaan untuk mengawal kerajaan. Kemudian akan terus digunakan oleh China untuk beberapa buah dinasti selepas itu. Cao Cao juga menggalakkan pendidikan di bawah pentadbirannya meskipun ketika itu waktu perang di segenap empire. Pengawal-pengawal kerajaan diutuskan untuk mencari bakat-bakat agar mereka tidak ketinggalan belajar di sekolah-sekolah yang terpilih. Ketika kebuluran berlaku kerana serangan jutaan belalang ke atas tanaman, banyak tentera mengalami kekalahan sebelum menyertai perang. Maka, Cao Cao memperkenalkan sebuah dasar pertanian yang ampuh yang memberi manfaat kepada kerajaannya. Contohnya, Cao Cao telah mengumpul mangsa-mangsa perang di sebuah kawasan yang tidak dibangunkan. Lantas, diserapkan program-program pertanian yang bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti tenteranya dan kerajaannya, bahkan membangunkan taraf hidup rakyat di bawah pentadbirannya. Pada tahun 202 Masihi, Cao Cao menghembuskan nafasnya. Cao Pi, anaknya, mewarisi tahtanya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan ayahnya, iaitu menggulingkan Maharaja dan menubuhkan dinasti Wei yang akan berdiri selama puluhan tahun, iaitu 221 Masihi sehingga 265 Masihi. Cao Pi akan memanggil dirinya sebagai Maharaja Wen daripada Wei, manakala Cao Cao diberikan gelaran Maharaja Wu. Kebanyakan kisah hidup tokoh ini dicatatkan dalam sebuah autobiografi paling tua di China, iaitu Apologia.